Dan lepaskan sekarang ini barisan hadapan yang kita akan lihat. Untuk mendapatkan Adam Syazril yang bergerak ke sebelah kanan untuk dapat mengekalkan kelebihannya di hadapan. Di tempat yang pertama kita lihat nombor 18 Syafiq berada di kedudukan tempat yang ketiga. Jadi permulaannya baik untuk pendahulu perlumbaan ini Adam Syazril, pelumba yang memiliki petak utama dan pendahulu keseluruhan di tempat yang ketiga di awal perlumbaan, kedudukan yang masih lagi rapat antara mereka. 1, 2, 3 dan juga 4 tidak ada perubahan. Begitu juga dengan kedudukan Danish Rifki Yusnizam yang bermula di petak yang kelima. Dia kini berada di kedudukan yang kelima. 3 pelumba yang berada di depan Adam Syazril, Nuzul Adi, dan diikuti di situ oleh Al-Syafiq Amirul, yang mana saya percaya dia akan hanya memastikan mengekori 2 pelumba di hadapannya kerana dia tidak perlu untuk memenangi perlumbaan ini. Yang penting adalah kutipan mata di tempat yang ketiga itu mungkin dan cukup untuk membawanya. Dan ada gerakan dilakukan oleh Al-Syafiq untuk masuk dari dalam, naik ke tempat yang kedua untuk dia memintas Nuzul Adi. Satu tindakan yang baik dilakukan oleh pendahulu kejuaraan untuk dia berada di tempat yang kedua dengan Adam melakukan catatan masa terpantas. Bagi Al-Syafiq, walaupun Adam memenangi perlumbaan, dia hanya perlu tempat yang ke-8 sahaja untuk dia bergelar juara bagi kejuaraan ini. Dan dia sekarang berada di tempat yang kedua dan mengejar Adam Syazril yang berada di tempat yang pertama untuk mengekalkan rekod bersihnya berada dalam podium, di atas podium dalam kesemua perlumbaan. Pada musim ini dalam kesemua perlumbaan dia berada di atas podium dan dia berkedudukan podium sekarang ini mengikori Adam Syazril di tempat yang kedua. Di belakangnya agak rapat sedikit Nuzul Adi dan Haida berada di belakang tempat yang keempat. 4 pelumba yang rapat untuk merebut 3 tempat di atas podium nanti. Keempat pelumba ini juga yang mengisi kedudukan 4 teratas dalam senarai keseluruhan. Tetapi untuk Al-Syafiq di mana menyaksikan ada pelumba yang terjatuh di situ dengan pelumba yang terjatuh. Ya, ada pelumba terjatuh, tapi di hadapan nampaknya masih lagi kedudukan antara 4 pelumba ini, 1, 2, 3 dan 4 dengan Haida yang melakukan masa terpantas dalam pusingan yang kedua tadi 55.668 saat. Tapi Adam Syazril baru saja melakukan masa 55.370 saat dan 55.267 oleh Haida. Haida semakin laju untuk mengejar nombor 22 yang berada di belakang sekarang, naik tempat yang ketiga. Dia naik tempat ketiga, dia melepasi Adi rasanya. Ya betul, dia naik tempat yang ketiga sekarang ini. Sementara kita boleh nampak Syafiq tenang saja mengekori Adam Syazril pada kedudukan gelaran juara menjadi miliknya. Syafiq yang memenangi 2-3 perlumbaan berturut-turut di pusingan awal, pusingan pertama, kedua dan juga ketiga, sebelum dia berada di tempat yang kedua pada pusingan yang keempat dan memenangi semula perlumbaan di pusingan yang keenam dan juga di pusingan yang ketujuh. Itu antara yang memberikan kelebihan kepada Al-Syafiq Amirul Zaki untuk memimpin saingan keseluruhan dan kini dia kekal untuk mengekori di belakang Adam Syazril selepas mereka melengkapkan 4 pusingan, 4 lap yang sudah pun dilengkapkan. Agak sedikit ketinggalan Nuzul Adi Muhammad yang nampaknya untuk persaingan perebutan di tempat yang ketiga, dan kedudukan Haidar Nur Akmal pula yang cuba mencari jalan untuk rapat kepada Al-Syafiq Al-Amirul untuk dia mencari ruang memintas bagi naik ke tempat yang kedua. Adam Syazril pada tahun lalu memiliki tempat ke-8 keseluruhan dengan kedudukan terbaiknya tempat yang ketiga. Dan pusingan ketiga, pusingan kedua dan pusingan ke-10. 3 kali menaiki podium tempat yang ketiga. Dan musim ini nampaknya pada kedudukan ini dia berkedudukan tempat kedua keseluruhan dan itu kedudukannya. Kerana sekarang ini Al-Syafiq yang mengejar dari belakang gelaran juara dalam genggaman pada kedudukan ini, tapi dia mungkin mahu untuk lebih berkaya lagi. Dia menangi perlumbaan ini dan juga bergelar juara. Mengejar Adam Syazril sekarang ini dengan 0.3 saat saja memisahkan kedua-dua pelumba
perbezaan mata 201 164 sekarang pada kedudukan sekarang ini. Memang gelaran juara sudah pun menjadi milik ada Muhammad Al-Syafiq, tapi dia mahu untuk memenangi perlumbaan kerana mengikuti rapat saja Adam Shazril dan menanti mungkin mencari waktu dan tempat yang sesuai untuk memintas untuk memenangi perlumbaan ini. Aidarul Akbar semakin ditinggalkan. Sebaliknya akan menyaksikan kedudukan ada di tempat yang ketiga akan terus dicabar oleh Nuzul Adi, dan di hadapan ini Adam Shazril cuba mempertahankan tempat yang pertama dengan Al-Syafiq nampak berminat untuk dia cuba mencari kemenangan kali yang ke-6-nya musim ini. Dia cuba masuk dari bahagian dalam di situ, belum cukup untuk memintas. Di selekor yang pertama hampir-hampir ada ruang. Al-Syafiq yang melakukan catatan masa terpantas 54.42 saat bagi 3 setengah pusingan yang terakhir ini. Ya, kedudukan yang sangat rapat antara kedua-dua pelumba. Syafiq yang mengekori sahaja. Catatan masa mereka juga hampir sama, 54.042 oleh Syafiq, 54.066 oleh Adam Shazril tadi. Pusingan sebelum ini, tapi kita boleh lihat Syafiq dah mencuba sekali tadi dan dia mencari waktu yang sesuai, tempat yang sesuai untuk dia memintas, mengekori dengan begitu rapat. Yang penting dia berada pada kedudukan yang boleh mendapatkan anjakan momentum untuk dia memintas. Dan ini adalah peluang dia untuk masuk dari bahagian dalam. Cantik sekali, bersih oleh Umar Al-Syafiq. Amirul Zaki memintas, tapi kita lihat Adam Shazril cuba kembali merampas kedudukan tempat yang pertama dan dia berjaya untuk kembali naik di tempat yang pertama. Dua pelumba, 1 dan juga 2. Dua pelumba yang dalam persaingan untuk muncul juara keseluruhan. Kini bersaing dengan menyaksikan Adam kembali berada di depan, biarpun Al-Syafiq sempat untuk memintasnya. Namun masih lagi ada peluang buat Al-Syafiq yang pastinya akan mencuba. Sudah 2 kali dengan menyaksikan Adam Shazril seringkali melihat ke belakang, melihat di manakah kedudukan pesaing terdekatnya itu berada, dan dia perlu memberikan fokus di hadapan untuk kekal momentum yang ada padanya. Dengan Al-Syafiq sekali lagi menggunakan ruang di bahagian sebelah dalam, hampir-hampir berlanggar di antara kedua-dua pelumba ini. Al-Syafiq sempat mengulurkan tangan, isyarat mungkin meminta maaf dengan apa yang hampir berlaku seperti tadi. Tetapi kali ini Al-Syafiq mempertahankan kedudukan di tempat yang pertama. Nah, perlumbaan lalu Adam Shazril menang dengan Al-Syafiq tempat yang kedua. Tapi kali ini Al-Syafiq mahu menamatkan musim dengan sebelum tamat musim lagi, tapi mahu menamatkan perlumbaan ini dengan memenangi perlumbaan untuk menamatkan musim dengan gelaran juara dengan kemenangan di pusingan yang ke-9. Dan kedudukan sekarang ini dia berada di tempat yang pertama terlepas tewas kepada Adam daripada perlumbaan di Jempol sebelum ini. Kedudukannya masih lagi rapat antara mereka. Di belakang pun kalau Nuzul Adi dan Haidar semakin hampir kerana perebutan di antara kedua-dua pelumba ini. Menyaksikan dua pelumba di belakang semakin hampir dengan mereka. Mereka di lap yang terakhir sekarang. Dan permulaan lap yang terakhir ini masih lagi kekal untuk Al-Syafiq berada di depan. Ruang yang dicari oleh Adam Shazril tidak berjaya, ditutup dengan baik oleh Al-Syafiq untuk bertahan di situ melalui Shikin melepasinya. Dan selepas ini satu selekor di sebelah kanan yang akan dilepasi oleh kedua pelumba ini. Tiada ruang, tiada jarak yang membolehkan Adam Shazril untuk memintas. Apakah dia akan mencuba di selekor yang terakhir? Apakah akan ada kesempatan itu sambil Nuzul Adi di kedudukan yang ketiga bersebelahan untuk kedua pelumba ini menuju ke selekor yang terakhir. Ada masuk dari bahagian dalam dan menuju ke garisan penamat. Hampir berlaku pelanggaran dan akhirnya Adam Shazril memenangi perlumbaan ini, mengatasi Muhammad Al-Syafiq, di mana dia begitu berani untuk masuk memintas. Biarpun sedar kejuaraan keseluruhan sukar untuk digapai, tetapi dia berjaya menghalang Muhammad Al-Syafiq daripada memenangi perlumbaan buat kali yang ke-6. Dan Al-Syafiq kini disahkan sebagai juara bagi kategori Yamaha Petronas Super Series. Juara bagi 2024 Muhammad Al-Syafiq, Muhammad Al-Amirul Zaki.
pasukan GT Max yang berjaya muncul juara, meluki tempat yang kedua sudah cukup kerana dia memerlukan tempat ke-8 sahaja sebenarnya. Dan tempat yang kedua kerana tadi ternampak memang satu persaingan yang sengit dengan perlumbaan nombor 4 Muhammad Adam Syazril yang berjaya memenangi perlumbaan ini, tapi belum cukup untuk menolak Syafiq Zaki bagi muncul juara keseluruhan.